Salam sejahtera kepada Dr. Mazdan dan nama saya Nedi Nikla Anak Ayub, umur metrik 74543 dan saya akan mencerahkan tajuk kajian saya iaitu keunikan adat Resam dan keindahan khazanah pusaka Iban merupakan tunjang kepada budaya di Sarawak. Pengenalan, masyarakat Iban telah lama menduduki tanah Borneo ini sejak kurun lamanya. Tanpa kita sedari, orang Iban ini datangnya dari Kalimantan Borneo dan kaum Iban ini merupakan kaum terbesar di Sarawak dan keempat terbesar di Malaysia selain kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Terdapat beberapa keunikan adat Resam dan keindahan khazanah pusaka Iban yang merupakan tunjang atau pembangkit pada budaya di Sarawak. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Sini ada 3 permasalahan kajian. Pertama adalah sikap masyarakat yang memandang rendah terhadap keunikan adat dan juga keindahan khazanah pusaka. Dan kedua adalah mempelekehkan atau mempersendakan adat Resam Iban dan juga khazanah pusaka Iban. Seterusnya adalah khazanah pusaka Iban yang sekarang kini lebih kepada barangan bukan secara tulen. Hari ini adalah salah satu punca barangan pusaka Iban yang tulen kurang mendapat perhatian. Seterusnya adalah objektif kajian. Ada 3 objektif kajian. Pertama adalah mengenal pasti sikap ataupun pandangan masyarakat. Kedua adalah meneliti pendapat orang awam tentang keindahan adat Resam dan juga keunikan khazanah pusaka. Tiga adalah keindahan adat Resam dan keunikan khazanah pusaka Iban ini merupakan salah satu pembangkit pada budaya yang pelbagai di Sarawak. Seterusnya adalah persoalan kajian. Ada 3. Pertama adalah bagaimanakah kita sebagai seorang pencinta akan seni budaya ini memelihara seni, adat dan budaya agar tidak hilang di telan arus kemodenan. Seterusnya adalah bagaimana identiti kita sebagai seorang anak bangsa yang terlahir dengan kekayaan adat, seni dan budaya. Seterusnya adalah tinjauan literatur. Pertama adalah Sampi. Ada 3 pendapat yang sama tentang Sampi, iaitu Sampi diucapkan pada permulaan berupa aktiviti untuk memohon dewa-dewa roh atau nenek moyang untuk mengindahkan permohonan. Seterusnya adalah Sabak. Ada 3 pendapat yang sama juga, iaitu tentang Sabak. Tepuk tangan Isaan ini merupakan sebuah lagu ratapan untuk si mati. Seterusnya adalah Atifak. Ada 3 artifak yang dinyatakan yang pendapat ketiga artifak ini mempunyai pendapat yang berbeza, iaitu tentang pertama adalah Duku Ilang, seterusnya adalah Tajau dan 3 adalah Pokumuk yang mempunyai pendapat yang berlainan. Seterusnya adat, ada 3 juga adat yang dinyatakan namun pendapat pribadi pegaji lain itu berbeza. Itu adat pertama itu ngayau, 2 adat berburung dan 3 adat miring. Adat ngayau seperti kita tahu ialah salah satu perang Iban satu ketika dulu. Seterusnya adalah adat berburung merupakan satu kejayaan animisme satu ketika dulu yang telah lama muncul. Seterusnya adalah miring yang dilakukan untuk memberi kehormatan kepada Tuhan mereka, itu Petara, Roh Kudus, orang yang musuh hantu dan roh nenek moyang mereka. Seterusnya adalah reka bentuk penyelidikan. Saya sendiri menggunakan reka bentuk penyelidikan secara kaedah kualitatif. Cara pengumpulan data saya menggunakan Google Form ataupun boras secara sendiri secara atas talian. Terdapat 100 responden yang telah menjawab kajian saya ini dan terdapat juga beberapa soalan yang telah saya sediakan pada kajian ini. Yang pertama adalah jantina. Seperti kita tahu sebanyak 100 orang yang menjawab, lelaki dan perempuan. Itu lelaki sebanyak 61 orang dan perempuan 38 orang. Bagi umur ada nyatakan juga iaitu 18 tahun ke bawah mempunyai sebanyak 11 orang, 19 tahun hingga 27 sebanyak 57 orang, 28 tahun hingga 37 sebanyak 21 orang dan 38 tahun ke atas sebanyak 11 orang. Seterusnya bagi data bangsa sebanyak 100 orang juga, itu dapat 5 bangsa iaitu Melayu, Cina, India, Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Seterusnya bagi soalan pertama tentang
kajian ini adalah kedatangan pelbagai adat dan budaya baru dalam kehidupan masyarakat, membawa perubahan pada adat Sampi dan kepercayaan orang Iban, sehingga merupakan adakah pernyataan ini benar atau salah. Yang sebanyak yang menjawab benar adalah sebanyak 79%, dan yang menjawab salah adalah 21%. Soalan kedua adalah tukar sabak atau tangisan dalam bicara adat kematian masyarakat Iban semakin berkurang disebabkan ramai golongan yang tidak mempunyai kebolehan dalam bidang tersebut. Antara golongan yang sepatut menjadi penerus sebagai tukar sabak ialah ada 3 jawapan. Nyatakan dari 3 itu ada pilihan masing-masing. Pertama adalah golongan umur 50 ke atas. Jawapan pertama sebanyak 25 orang. Bagi golongan umur 30 ke atas yang menjawab, jawapan itu adalah 61 orang, dan golongan umur 20 ke atas bagi jawapan ini adalah sebanyak 13 orang. Soalan ketiga adalah duku hilang, puak kumbuk serta pangau adalah salah satu artifak dan pusaka tradisi masyarakat Iban. Ketiga-tiga artifak ini harus disimpan di dalam sebuah galeri dan budaya ataupun museum untuk menjadi satu pameran untuk orang awam dan luar negara. Sebanyak ada 4 sebenarnya jawapan, itu setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Seramai 56 orang yang menjawab sangat setuju dan 7 orang tidak setuju, dan setuju adalah 37 orang, dan semua adalah 100 responden yang menjawab. Soalan keempat adalah terdapat 2 jenis adat ngayau perang dalam masyarakat Iban, pada itu kayau anak dan serang. Kayau serang pertama yang setuju adalah sebanyak 83 orang dan tidak setuju adalah 16 orang. Bagi soalan kelima, adat berburung merupakan satu kepercayaan animisme telah lama muncul di masyarakat Iban sebelum kedatangan agama-agama lain. Setelah kedatangan agama lain, serta adat budaya lain, ia semakin dilupakan atau ditinggalkan. Setuju, yang menjawab setuju adalah 80 orang dan tidak setuju adalah 20 orang. Soalan ke-6, adat biring ataupun soalan terakhir, adat biring hanya diamalkan oleh masyarakat Iban yang tinggal di kawasan pedalaman saja. Ada 2 jawapan, iaitu setuju dan tidak setuju. Yang setuju sebanyak 30% dan tidak setuju sebanyak 70 orang ataupun 70%. Dan seterusnya adalah hasil yang dijangka sumbangan kepada masyarakat. Kajian ini, penyelidikan ini diharap dapat dan memelihara budaya dan artifak lama agar ianya tidak hilang di masa akan datang. Sumbangan kepada negara adalah menyimpan semua hasil seni budaya di tempat seperti museum dan galeri, dapat menarik minat pengunjung yang datang dari luar dan dalam negara untuk melihat pameran tersebut. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.